Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperkenalkan Malaysia Madani pada Januari 2023 sebagai satu langkah mengangkat semula martabat negara supaya dihormati semula sebagai negara yang disegani di mata dunia. Konsep ini muncul dari keinginan beliau untuk membangun negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesederhanaan dan keberagaman. Menurut Anwar Ibrahim, terdapat 3 keutamaan yang perlu didahulukan oleh kerajaan pada ketika ini, iaitu pertama, membasmi kemiskinan, kedua, penstrukturan semula ekonomi dan ketiga adalah memulih dan menjana semula ekonomi. Oleh itu, kerangka Malaysia Madani ini akan menjadi tunggak dalam usaha mencapai hasrat murni tersebut. Apa yang rakyat perlu faham tentang Malaysia Madani ini? Sebagai pengenalan, Malaysia Madani merupakan suatu ikhtiar secara bersepadu dan holistik untuk menjadikan segala dasar dan pelaksanaan di Malaysia lebih manusiawi yang sentiasa ditambah baik menerusi musyawarah dan maklum balas rakyat. Dari segi definisi yang tertulis Madani ialah maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha untuk membentuk masyarakat dengan menyemai nilai-nilai murni kekeluargaan. Manhaj itu terarah kepada pembinaan masyarakat. Malaysia, sebuah negara berbilang budaya dan kaum yang terletak di Asia Tenggara, mempunyai sejarah panjang soal keharmonian antara pelbagai etnik dan agama. Bagaimanapun, seiring dengan arus dan cabaran global, adalah penting bagi Malaysia untuk terus menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyatnya. Bagi mencapai matlamat ini, Malaysia Madani muncul sebagai rangka kerja yang komprehensif dan inklusif untuk membina masyarakat yang harmoni dan maju. Malaysia Madani menggabungkan elemen-elemen budaya, agama dan nilai-nilai demokrasi untuk menciptakan masyarakat yang berpadu dengan baik serta menghormati hak asasi manusia dan kebebasan individu. Apakah misi dan visi Malaysia Madani yang sebenarnya? Misi Kerajaan Perpaduan adalah untuk mengubah Malaysia menjadi negara yang lebih makmur dan maju berteraskan 6 nilai madani melalui kepercayaan antara kerajaan dengan rakyat, dasar ketelusan dan kerjasama. Visi pula adalah mencorak masa hadapan Malaysia dengan segala potensi yang ada, dengan mengambil kira segala bentuk perubahan yang mengubah dunia dan bercita-cita mengemudi Malaysia dalam zaman pasca normal yang serba rumit melalui laras bahasa, konsep dan budaya kearifan tempatan. Malaysia Madani hadir dengan 6 teras utama. 6 nilai teras madani dicerakin sebagai kerangka dasar dan falsafah yang berkait rapat dan bersepadu dengan setiap satu menguatkan yang lain. Madani diilhamkan berdasarkan konsep kesediaan menerima perubahan dengan mengambil kira saranan segenap lapisan masyarakat dengan hasrat pemulihan melalui reformasi substantif demi Malaysia yang lebih maju dan makmur. Pertama, kemampanan. Kemampanan dari segi mutu hidup berdasarkan citra Malaysia yang unik berasaskan ilmu pengetahuan dan kearifan tempatan. Matlamat yang ingin dituju adalah membangunkan kemampanan berdasarkan piawaian global untuk mempromosikan budaya serta mengurangkan potensi bencana alam. Ini merangkumi semua lapisan masyarakat termasuklah yang tinggal di luar bandar dan di kawasan bandar. Kedua, kesejahteraan. Kalimat sejahtera sering membawa makna keseimbangan. Ini merangkumi kesejahteraan negara kepada ekonomi, sosial dan kelestarian alam melalui budaya ilmu dan kepelbagaian pandangan.
Hidup sejahtera bererti hidup tanpa rasa kebimbangan. Keadaan di mana seseorang individu atau masyarakat berasa gembira, berpuas hati dan memenuhi keperluan asas dengan secukupnya. Ketiga, daya cipta. Daya cipta merangkumi pembaharuan, reka cipta dan rekaan baharu. Ia akan mewujudkan proses perubahan yang berterusan yang mendakap dan memperkasa kreativiti rakyat. Pembaharuan dan pengupayaan modal insan bagi menjelmakan daya cipta manusia serta mencipta peluang adalah penting untuk memupuk dan mengembangkan kreativiti melalui rangsangan intelek, penerokaan dan pembelajaran berterusan. Keempat, hormat. Hormat dari Tarifan Malaysia Madani ialah maruah manusia atau satu lagi kalimat lain yang bermaksud adab. Ini bukan semata sebagai asas tingkah laku, tetapi asas sebuah peradaban. Perilaku budi bahasa kepada kekayaan tradisi, meraihkan kemajmukan dan meraihkan perbezaan pandangan dunia. Ini melibatkan sikap saling hormati, menghargai dan memperlakukan dengan baik sesama individu atau kelompok. Kelima, keyakinan. Kepercayaan rakyat terhadap kerajaan merupakan aspek penting dalam mengekalkan kestabilan politik dan kemajuan negara, menghidupkan harapan terhadap perubahan, seiring sikap amanah untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Usaha memulihkan keyakinan rakyat terhadap pimpinan kerajaan. Ini secara tidak langsung mengukuhkan perpaduan di antara kerajaan dan rakyat demi masa depan yang lebih baik untuk Malaysia. Keenam, ihsan. Belas ihsan akan nasib semua pihak melalui tindakan pemberdayaan kemanusiaan. Ihsan itu sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan sesama insan. Ini merujuk kepada tanggungjawab sosial yang menyeluruh dari kerajaan kepada setiap rakyat Malaysia. Itulah 6 teras utama bagi Malaysia Madani dalam usaha menjadikan Malaysia hebat semula di rantau ini. Kesimpulannya, Malaysia Madani adalah satu kerangka konseptual yang bertujuan untuk membina masyarakat Malaysia yang harmoni, inklusif, adil dan mampan. Dengan tumpuan kepada perpaduan nasional, keadilan sosial, pembangunan ekonomi yang saksama, pendidikan berkualiti, demokrasi yang bertenaga dan persekitaran yang dilindungi, Malaysia Madani berusaha untuk mencapai kemajuan holistik dan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia melihat arus perubahan yang bakal dilakukan oleh Malaysia Madani. Negara ini, saudara, mesti diselamatkan. Negara ini mesti diangkat semula martabatnya. Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil, ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya. Rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua pelosok kampung dan pedalaman. Kalau ada kegelisahan yang berasas, tanggungjawab kita untuk selesaikan sama. Sebab kita lihat rakyat ini punyai peranan yang sama dan tidak boleh diabaikan hak mereka. Saya pernah menyatakan kepada rakan-rakan, saya rasa bingung mengapa hal-hal kecil ini tidak boleh dibereskan. Mengapa tidak ada semangat setia kawan, keyakinan untuk membantu meredakan tekanan ini. Jawapan mereka,
Kita perlukan pengarahan yang jelas dan dasar yang jelas, ketelusan, pertanggungjawaban, democratic accountability, democratic governance. Maka saya jawab, ini jawapan saya. Ya, kita akan bersama betulkan ketimpangan yang lalu dan kita akan tegakkan democratic governance di negara kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama. Saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Saya yakin